Zombie Apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okey, jadi kita sambung topik kita daripada bukan topik lah, pelajaran kita, kelas PDPR kita kepada tajuk yang baharu. Okey, tajuk yang baharu iaitu seperti mana yang kamu nampak di sini, tajuknya adalah masa dan waktu. Okey, masa dan waktu. Okey. Jadi untuk masa dan waktu, yang pertama sekali ialah kamu kena tahu dalam masa dan waktu yang kamu tahu adalah sistem. Dalam masa dan waktu dia ada sistem. Sistem apa? Sistem 12 jam dan sistem 24 jam. Okey, apa itu sistem 12 jam? Sistem 12 jam ni, sistem 12 jam menggunakan titik pemisah antara jam dengan minit waktu juga perlu dinyatakan ni. Maksudnya ni pukul 6.05 petang. Pukul 6.05 petang itu adalah sistem 12 jam. Okey. Kemudian yang kedua adalah sistem 24 jam. Okey, sistem 24 jam ni dia sistem 24 jam menggunakan 4 digit dalam sebutan jam. Okey, dia ada 4 digit ya, 4 digit dalam sebutan jam. Maksudnya kamu tengok sini jam 18.05. Okey, jam 18.05. Okey, cara ejaan dia pun nama jam 18.05. Apa membezakan kedua-dua ini? Yang pertama sini, kalau kamu tengok sistem 24 jam, kita tengok 24 jam dia mesti ada 4 digit. Waktu pagi ke, petang ke, malam ke, tengah malam ke, tengah pagi ke. Okey, tengah hari ke, mesti ada 4 digit, mesti ada. Okey. Kalau pagi dia memula dengan sifar. Sifar 1. Sifar 2. Ini menunjukkan pada waktu pagi. Okey, kalau petang dia akan tunjuk bermula daripada 13, 14, 15 tu petang. Kalau malam bermula daripada 2 sifar, 21, 22. Okey, ini malam. Ini pagi, ini petang. Okey, ini petang. Cuma ada 3 nombor yang tidak berubah, iaitu nombor 10, 11 dan 12. Dua nombor ni tak berubah. Maksud dia masa dia sama macam 12 jam. Okey, sama dia. Okey, kemudian kalau tengah malam dia mula dengan sifar-sifar lah. Okey, sifar-sifar. Sifar-sifar ni tengah malam. Bila sifar 1 dia jadi pagi lah. Okey, itu maksud dia, itu beza dia. Kalau yang ni biasalah, ini kamu tahulah 1 sampai 12 lah. Okey, cuma bezanya dia ada petang dan juga malam, petang dan juga pagi ataupun AM, PM. Dia yang tu. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi pula sini, dia kata waktu manakah yang dipaparkan? Okey, waktu manakah yang dipaparkan dalam sistem 24 jam? Okey. Ni sistem 24 jam. 20 23. 20 jam 20 23. Okey, kalau sebutan ni kita sebut jam 20 23. Okey. Kemudian untuk dia punya sistem 12 jam dia jadi 8.23 PM. Kenapa PM? Sebab ni 20 ni. 20 sekali tadi 20 merujuk kepada malam. PM ini merujuk kepada petang dan juga malam. Okey. Okey, kita tengok sini gelong dia. Gelong masa dia apa menunjukkan dia petang, tengah hari dan juga pagi. Okey. Dalam gelong masa dia ada AM dan dia ada PM. Okey, kita tengok. Kalau bermula daripada 1 AM. 1 AM sampailah 11.59 AM. Ini namanya pagi. Kalau istilah kita banyak. Kita ada pagi, tengah malam, pagi. Kita ada yang pertama sekali dalam Malaysia punya lah, tengah malam. Lepas tu kita ada pagi. Lepas tu tengah hari. Lepas tu kita ada petang. Dan kita ada malam. Nampak? Ada 5. Kalau international punya ataupun antarabangsa dia 2 je, AM dan PM. Jadi kita tengok ni yang antarabangsa. Jadi antarabangsa daripada pukul 1 ni, daripada 12.01 AM, okey, sampailah 11.59 AM ini dikira sebagai pagi.
Okey, cuma bezanya pagi lah, dia kira pagi. Kemudian daripada 12.01 minit 12.01 minit sampai 11.59 dia kira sebagai PM. Jadi dia macam tu je. Okey. Dia kira macam tu. Dia terbalik semula. Jadi dia tu je, dia ada dua je, AM dengan PM. Dia tak macam kita ada sampai 5. Okey, kita sampai 5. Tapi kalau international dia dua saja. Okey. Apa maksud AM? Okey, AM bermaksud antemeridian. Masa yang diwakili AM ialah selepas tengah malam sehingga sebelum tengah hari. Itu maksud dia. Kemudian PM maksud dia post meridian. Masa yang diwakili ialah PM, ialah selepas tengah hari hingga sebelum tengah malam. Ini yang kamu kena ingat lah, pertukaran dia. Ataupun dia punya AM dengan PM. Dia apa maksud AM? Kemudian AM tu dari pukul berapa sampai pukul berapa. Okey, tadi kita dah mengenal kepada pengenalan dia. Apa itu sistem 12 jam, apa itu sistem 24 jam. Okey, sekarang ni kita pergi kepada, kita nak tukar pula waktu kepada sistem 24 jam dulu. Macam mana kita nak tukar waktu daripada sistem 12 jam kepada sistem 24 jam. Okey, kita tengok sini, tip dia sini. Okey, 12.01 AM hingga 12.59 PM. Okey, cara tulis ni adalah tulis 2 digit untuk unit jam, digit minit kekal, kemudian tulis jam sebelum angka. Cara dia macam ni. Macam ni cara dia. Okey, kita ambil yang AM. AM. Macam mana cara kita nak buat AM? Senang saja. Kita cuma, kalau sini dia kata tulis 2 digit untuk unit jam. 2 digit. Maksudnya kita tambahkan sifar di depan dia. Nampak ni? Kita ada sifar di depan ni. Okey. Tambahkan sifar di depan ni. Okey. Ini sistem dia. Kemudian, bila dah tambah sifar, belakang ni tak berubah. Okey, yang belakang ni tak berubah. Kita tambah sifar saja, kemudian depan dia kita letak jam. Itu saja nak membezakan antara AM, antara 12 jam dengan 24 jam. Itu saja. Okey, boleh nampak? Okey. Okey, seterusnya kalau malam pula. Kalau 10.40 ni. Macam mana nak buat? Okey. Tengok ni tips je. 1 PM hingga 11.59 PM. Cara tulis dia tambah 12 jam kepada digit jam. Digit minit kekal, tulis jam sebelum angka. Maksudnya sini kamu kena tambah dengan 12 di sini. Ini kekal, tak berubah apa-apa. Jadi tambah 12. Jadi dia akan jadi 22 dan tulis jam 22.40. Itu saja. Boleh? Ini daripada tukar waktu kepada sistem 24 jam. Maksudnya daripada sistem 12 jam nak pergi kepada 24 jam, cara dia macam ni. Ada dua cara lah. Yang pertama ini kamu cuma tambah sifar saja di depan. Okey, kalau pagi. Kalau pagi, AM AM ni pagi. Kalau PM, nampak ni. Kalau PM tambah 12 jam. Boleh ya? Okey, seterusnya nombor 5, nyatakan jam dalam sistem 12 jam pula. Macam mana kita nak tukar daripada sistem 24 jam pergi kepada 12 jam? Cara dia macam mana? Okey, kita tengok tips yang pertama. Okey, jam sifar 1 hingga jam 11.59 ditulis sebagai, okey, cara tulis dia, tulis titik pemisah digit jam dengan minit, tulis AM. Okey, cara dia tulis titik pemisah. Ni titik pemisah ni. Biasanya kalau dalam buku dia tulis 2 titik je ni. Tapi kita biasanya kita akan tulis macam ni je lah. Okey, tapi sebenarnya macam ni ya. 2 titik pemisah ni. 2 ni. Tulis macam tu, kemudian letakkan AM di belakang dia. Itu saja. Sifar, buangkan sifar ni. Tak perlu letak sifar. Okey, buangkan sifar. Ini pemisah dia. Maksudnya ini jam, ini adalah minit. Itu pemisah dia. Jadi, jadilah jam buang jam tak ada. Kenapa jam tak ada? Sebab dah ada ganti dengan AM. Okey, jam tu dah ganti dengan AM. Sebab tu dia jadi 8.25 AM. Okey, kalau jam 12.01, okey, hingga jam 12.59. Macam mana nak buat? Tulis titik pemisah. Okey, tulis titik pemisah. Kemudian tulis PM. 12 hingga 12.59. Maksud dia macam ni. Jam 12.01. Ni tengah hari Tengah hari. Sebab kalau tengah malam macam ni. Ni tengah hari. Jadi 12.1. Boleh? Itu saja dia punya tu. Okey, kita tengok sini, cuba lengkapkan garis masa dia. Okey, sekarang ni jam 11, dia akan jadi 11 AM. Okey, sini pula.
jam 11.30 dia akan jadi berapa? Dia akan jadi jam apa? 11.30 AM. Kenapa? Sebab dia pagi. Okey, seterusnya 12 tengah hari. 12 tengah hari macam mana tengok ni. 12 tengah hari tulis macam mana? Okey. 12 tengah hari. Okey, ni nampak ni. Sampai 12.59 nampak ni. Jadi tulis 2 jam. Kemudian tambah digit. Jadi tulis 12. Tak ada titik pemisah. Kemudian PM. Itu saja. Boleh? Sebab dia 12 tengah hari. Okey. Jam. Sorry. Tak ada. Jam. Tulis jam depan tu. Okey, tak perlu tulis AM. Okey, tulis macam ni saja. Okey, 12.40. Tengok ni. 12.40 sama macam ni. Jadi, jam 12.40. 12.40 kat sini 12.1 minit dengan 12.9. Tulis macam mana? Tulis 12 titik pemisah 40. Kemudian PM. Itu saja. Boleh? Itu yang senang. Okey, tak perlu tambah, tak perlu apa. Okey. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh sini. Tukar waktu kepada sistem 24 jam. Okey, ni AM, ni PM. Okey, kita tengok B dulu. Macam mana kita nak tukar AM dulu? Okey, bila macam ini, letakkan jam di depan dia. Sebab dia AM Jadi, letakkan yang waktu jam, kemudian letakkan waktu minit. Itu sahaja. Okey? Itu saja. Okey, PM pula. Okey, PM macam mana? Kita tengok PM. Jadi macam mana PM? Kena buat T form. Okey. Jam, minit. Okey. Kemudian 2, 4, 8. Cara dia macam mana? Tambahkan 12 jam. Dia akan jadi sini 14, 48. Okey, kemudian cara kita nak tulis macam mana? Mesti ada jam. Jam 14, 4, 8. Itu sahaja. Boleh faham? Nak tukar pada AM dengan PM. Macam mana cara kita nak tukar dia kepada sistem 24 jam? Okey? Boleh Okey, kita tengok yang kedua pula. Macam mana kita nak Okey, kita tengok yang kedua pula macam mana kita nak tukar kepada sistem 12 jam pula. Okey, ini maksudnya dia bagi ni sistem 24 jam. Okey, kita tengok yang pertama. Jam sifar ni. Okey, cara dia macam mana? Bila nampak ni ada sifar kat depan dia ni. Okey, ada sifar kat depan ni. Cara dia macam mana? Ialah kamu tukarkan dia, letak 1. Okey, ni kamu asingkan dia. Jarum jam dengan juga minit 1. Kemudian letak titik pemisah, kemudian tulis minit. Kemudian kita tengok ni sifar kan? Sifar, buang sifar ini, jam, buang jam, ganti AM. Kenapa? Sebab sifar ni. Sifar ni merujuk kepada waktu pagi. Okay, jadi jawapan dia kamu akan dapat 1 titik pemisah 20 AM. Okey, untuk yang ni pula, macam mana kita nak tukar dia? Okey, kita tengok ni jam. Yang ni dia dah lebih daripada 12. Jadi macam mana cara dia? Kita buat T-form juga. Kita buat jam dan juga minit. Kemudian kita tulis 16. Okay, dia dah lebih 12. Bila dia dah lebih 12, kita kena tolak dengan 12. Sebab dia dah lebih 12. Jadi kita tolakkan, dia akan dapat sini 16. Sini akan dapat 4. Jadi bila kita nak tulis, jam ni kita buang. Kita tulis 4. Kemudian ni, nampak ni ada garisan ni. Kita letak titik pemisah. Kita tulis 16. Okey, kemudian jam ni kita buang. Ganti dengan apa? Ganti dengan PM. Kenapa kita tulis PM bukan AM? Sebab kita tolak. Okey, kita tolak dia. Jadi bila kita tolak dia jadi PM. Okey, bukan. Sorry, yang kita tolak dia sebab dia lebih. Dia 16 ni dia dah lebih 12. Jadi bila dia lebih 12 dia jadi PM. Kalau dia bawah 12 tadi, ada nota tadi, kalau dia sebelum 12 tu dia kira AM. Ni dah lebih 12. Jadi dia jadi PM. Okey? Boleh? Okey, kalau boleh faham kita proses. Okey, jadi kita pergi tajuk topik yang seterusnya dalam tajuk masa, iaitu tempoh. Okey, tempoh ini maksud dia kalau bahasa mudahnya ialah berapa lama lah.
Okey, berapa panjang masa dia. Dia tak sebut berapa panjang. Panjang ni jarak. Berapa lama masa tempoh. Okey. Okey, jadi untuk yang situasi yang pertama dia kata kami bermain bola dari 10.05 minit pagi hingga 10.50 pagi. Okey, jadi kalau macam mana nak selesaikan tempoh masa dia, nyatakan tempoh masa dia bermain. Kamu kena tengok sini. Kalau jam dia tak berubah, Okey. Pukul 10, 10. Jadi bila jam tak berubah, yang berubah hanya minit saja. Jadi kamu hanya gerakkan daripada mula sampai tamat ni berapa minit dia bergerak. Itu saja. Okey, pengiraan yang mudah. Okey, jadi kamu kira 5, dia sejak satu ni 5. Jadi kalau 5 nak pergi 10 ni, berapa minit dia lalu? Daripada 1 nak pergi 10, berapa minit dia lalu? Jadi kamu nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Darab dengan 5, kamu akan dapat 45 minit. Ataupun kamu boleh kira macam ini. 5, 10, 15, 20 sampai 45 minit. Itu saja. Kalau dia punya ni tak berubah 10.05 minit pagi hingga 10.50 pagi. Tak berubah. Okey, untuk situasi yang seterusnya, bila jam yang berubah, minit tak berubah tau, jam yang berubah. Okey, jam yang berubah. Bila jam yang berubah, kamu guna ni namanya dipanggil sebagai garis masa. Dan dalam tempoh masa, saya memang suka sangat guna garis masa. Okey, jadi kamu akan bergerak dia daripada masa mula dia 14, jam 14 ni maksudnya jam 2 lah, 2 petang lah, sehingga jam 16. Okey, jadi maksud dia, bila garis masa dia kamu mula dan akhir, tengah-tengah dia akan bergerak 1 jam, 1 jam. Okey. Selepas 2 dia akan pergi pukul 3, kemudian sampai pukul 4. Jadi pukul 14, jam 14, jam 15, jam 16, kita tengok berapa yang dia bergerak ni. 1 jam, 2 jam. Jadi dia akan bergerak selama 2 jam. Okey. Okey, boleh faham. Okey, yang seterusnya yang ketiga ialah kira tempoh mula gotong royong sehingga selesai. Nampak ni? Mula gotong royong mula pukul apa? 8.10. Kenapa? Sebab 7.10 ni dia berkumpul saja. 8.10 dia mula dan dia akan tamat pada 11.40. Jadi macam mana kita nak buat? Dia jam berubah, minit pun berubah. Macam mana kita nak buat? Okey, ada dua cara. Cara yang pertama ialah kita guna garis masa tadi. Garis masa. Okey, untuk permulaan guna garis masa. Okey, tapi saya memang suka garis masa. Tapi untuk keadaan ni saya nak untuk tahun 4, saya nak fokus kepada cara yang kedua ni. Saya panggil namanya T-form. Dia buat bentuk kotak tapi saya dia bentuk dia macam ni je. Perlu namanya T-form. Saya tak perlu nak kotak macam ni. Kalau kotak kan kamu kena guna pembaris dan sebagainya. Macam ni kamu cuma gariskan macam tu je. Buat bentuk T. Kemudian kamu tulis sini jam. Kalau dalam buku tak tulis jam panjang kan. Kamu tulis J je. Ni M. Semua dah cukup dah. Okay, kemudian kamu letakkan yang di atas ini adalah masa tamat. Sebab formula dia masa tamat tolak mula. Ini yang formula dalam masa yang kamu kena tahu. Jadi letakkan masa tamat, kemudian tolakkan dengan masa mula, kamu akan dapat berapa jam dia. Garis masa lagi senang, saya lebih suka, tapi untuk kamu ni saya nak fokus ini dulu. Okey, saya nak fokus yang ni dulu. Tapi kalau kamu nak guna garis masa pun tak ada masalah. Okey, garis masa kamu akan buat 8.10 masa mula dan juga masa tamat. Okey. Jadi kamu akan tolak lah. Kamu akan gerak lah 1 jam, 1 jam, 1 jam. Okey. Sampai sini kamu tak boleh letak 1 jam sebab dia punya minit dia berubah. Ini kamu boleh guna cara jam macam ni ataupun boleh buat cara macam ni. Okey, boleh buat T-form, boleh buat macam ni. Tak ada masalah. Okey, boleh buat dua-dua. Okey, cuma kalau peringkat kalau hari yang sama, saya showkan buat cara macam ni lah, cara T-form. Okey, cara T-form. Okey, cara garis masa pun boleh, tak ada masalah. Okey. Seterusnya kita pergi yang keduanya, ayah bekerja Ayah bekerja dari pukul 7.30 pagi hingga jam 5 petang. Kira tempoh ayah bekerja. Okey, yang ni dia guna cara sama, garis masa. Yang sama. Sebenarnya garis masa ni saya sangat suka guna garis masa. Tetapi untuk tahun 4 ini, untuk permulaan, saya nak suruh kamu buat yang ni dulu. Okey, gunakan T-form dulu. Okey, tapi sebenarnya terus saya cakap, kalau ada tahun 6, jangan 1 ke 2 ke ataupun tahun 4, 5 dengan 6, saya memang showkan suruh guna garis masa. Tetapi untuk permulaan kamu ni, saya suruh kamu guna ni dulu. Okey, nanti tahun 5 nanti baru kita fokus pada garis masa. Tahun 6 kita boleh buat dua-dua. Okey, tahun 6 kita boleh guna dua-dua. Okey, sebab saya nak bagi kamu faham betul-betul dulu. Okey, jadi kita guna T-form dulu. T-form sama juga buat T-form yang dulu. Tulis J, M, kemudian depan dia masa akhir. Masa akhir berapa?
Ni 5 petang. Okey, 5 petang. Boleh tak 5 tolak dengan 7? Tak boleh. Sebab tu dia tukar 5 ini kepada sistem 24 jam. Nampak? Okey, itu yang susah sikit lah. Kamu kena tukar dulu. Jadi tukar cara dia macam mana tadi? Tambahkan dengan 2, 12 jam. Jadi dia akan dapat 17. Jadi 17 boleh ditolak dengan 7. Okey. Kemudian di sini pula, yang susah sikit yang di sini pula. Okey, sekarang ni dia tak cukup. Bila tak cukup, dia kena minta 1. Bila minta 1 nampak ni, dia akan minta 1, bila pindah sini dia akan jadi minit, 60 minit. 60 minit tambah dengan sifar, dia akan jadi 60 minit juga lah. Kemudian baru boleh tolak. Itu yang tricky sikit lah tentang T-form. Sebab tu saya nak tekankan ini dulu. Okey. Tapi kalau kamu nak garis masa, tak ada masalah. Cuma untuk tahun 4, jangan risau tahun 4, kita nak fokus pada T-form dulu. Tahun 5 baru saya akan tunjuk cara garis masa. Okey, kita nak buat step by step bagi kamu tahu dulu macam mana pertukaran dia. Sebab ni dalam periksa kalau ada exam lah, kamu kena guna dua-dua ni. Okey, dua-dua kena guna. Dan kebanyakan kita akan guna, kalau untuk kertas 1 kita akan guna T-form. Tapi kertas 2 kita akan guna garis masa. Nampak? Kita tahu dua-dua. Okey, saya tak nak kamu bagi dua-dua nanti kamu pening. Kita guna satu dulu. Okey, guna T-form dulu. Jadi kamu fahamkan betul T-form dulu lah. Okey. Boleh ya? Okey, jadi kita pergi kepada contoh soalan. Okey, contoh soalan. Okey, kita pergi pada contoh soalan. Okey, Andi bersekolah dari jam 07.40 sehingga 13.10, jam 13. Berapakah tempoh masa? Okey, kita buat T-form. T-form, J dan M. Okey, masa mula, ni masa mula. Masa tamat, ini masa tamat. Okey, jadi masa tamat berada di atas 13.10. Tolak ingat untuk tajuk tempoh operasinya memang tolak. Okey. Kemudian kita tak sifar 7.40. Okey, kita tolak 10 tolak 40 tak boleh. Jadi kita kena minta sebelah. Jadi dia akan jadi 12. Okey, satu naik atas. Yang kita ambil tadi satu naik atas. Satu ni 1 jam, bila pindah sini dia akan jadi 60. Kenapa? Sebab nota dia 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Ini masa tahun 3. Masa tahun 3 Okey, jadi 60 tambahkan dengan 10 dia akan jadi 70. 70 tolak 40 dia akan jadi 30. Jadi 12 tolak 70 dia akan jadi 5. Jadi jawapan dia adalah 5 jam 30 minit. Itu sahaja. Boleh faham? Ini guna T-form. Saya tak guna garis masa lagi. Saya guna T-form dulu. Boleh? Nak betul kamu. Sebab garis masa dia senang banding dengan T-form. Jadi saya nak bagi kamu betul-betul faham ini. Okey. Boleh ya? Okey, kalau boleh kita pergi kepada topik yang ketiga, iaitu anggaran masa. Anggaran masa ni sangat senang. Kamu menganggar saja mana yang logik. Okey, menganggar saja mana logik. Okey, contohnya di sini ya. Dia kata jarak perjalanan dari 100 km mengambil masa 1 jam. Berapakah anggaran masa untuk sampai ke Melaka? Okey, jarak perjalanan 100 km 1 jam. 100 km. Okey, ke Melaka. Melaka mana? 96 km. Jadi Melaka lebih tak daripada 1 jam? Melaka kurang daripada 100. Melaka lebih tak daripada 100 km? Melaka kurang daripada 100 km. Dia 96. Maksud dia, adakah dia sampai sejam? Dia tak sampai 1 jam. Okey, mungkin. Sebab dia anggaran kita tak tahu yang tepatnya. Mungkin 50 minit. Okey, mungkin 55. Okey, mungkin 59. Mungkin 60. Mungkin 58. Okey, mungkin 40. Dia bergantung kepada kelajuan kereta itu. Boleh? Okey, itu sebab tu dia anggaran ni dia tak ada yang tepat. Okey, berdasarkan pada jawapan berdasarkan pada jawapan ni lah. Okey. Okey, sekarang ni dia kata kalau pergi ke Batu Pahat. Batu Pahat berapa? Batu Pahat 200. Kalau 100 1 jam, Batu Pahat 200. Jadi maksud dia 2 jam. Nampak? Itu je. Tapi kalau dia kata 138, contoh muar, 138. Okey. Kalau 1 jam, 100 kilo adalah 100 km adalah 1 jam. Jadi 100 dah 1 jam lah. Yang 38 tu boleh tak apa? Boleh tak 40 minit. Sebab dia tak ada jawapan yang tepat. Boleh tak 35 minit? Boleh tak 30? Mana yang logik lah. Okey. Terpulang pada itu tu.
Okey, cuma yang tepatnya kalau macam ni lah. Kalau 200 km, maksud dia 2 jam. Itu saja. Sebab dia memang dah ada tepat dia punya jawapan dia. Okey, contoh yang kedua. Anggarkan masa untuk melabel 250 botol sili. Okey. 60 botol 30 minit. Dia nak 250. Jadi kamu kena kira dulu. 60, 60, 60, 60. Kemudian tambah 10 kan. Ini dia akan dapat 240, betul? Okey, 240. Ini ada balance 10. Okey, jadi 240. Kalau kalau 60 ialah 30 minit. 30, 30, 30, 30. 10 ni agak-agak berapa? 10 ni agak berapa? Mungkin 10 minit. Mungkin 5 minit. Dia tak ada jawapan yang tepat. Dia anggaran saja. Tapi kita menganggar lah. Ni kita menganggar kaedah dia. Contohnya macam kamu boleh kata perjalanan balik dari kamu, kalau anda kata boleh rentas negeri nanti daripada Gesir nak pergi ke Taiping. Okey. Jadi agak-agaknya bukan dalam 145 km. Jadi berapa? 2 jam 10. Ada orang kata, alah cikgu 1 jam setengah je, 1 jam 30 minit je. Ada yang kata, alah cikgu 2 jam 30. Tengok. Dia bergantung kepada pemanduan kereta. Okey? Itu anggaran. Itu maksud anggaran. Okey? Kita tengok contoh anggaran berapa. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh anggaran. Okey, Puan Aina membungkus 300 paket keripik dalam masa hampir 5 jam. Jadi kita letakkan 300 5 jam. Kita letak yang macam tu. Okey. Kemudian hitung anggaran masa yang diambil untuk membungkus 2100 dengan 150. Okey, kita ambil 2100 dulu. Okey, jadi 300 nak pergi 2700, dia kena darab dengan berapa? Dia kena darab dengan 7. Okey, dapat 2100. Okey. Kalau 300 ni 5 jam, okey, kalau darab 7 maksud dia 35 jam. Itu saja. Okey. Itu saja. Dia punya perumpamaan dia. Okey. Yang 150 pula. Okey. Kalau 305 jam, 150 maksud dia separuh daripada ini. Jadi maksud dia 150 adalah separuh daripada 300. Jadi maksud dia 5 pun bahagi dengan 2. Jadi kamu akan dapat 2.5 jam. Boleh? Boleh. Itu saja dia punya anggaran dia. Ada yang tepat, macam ni tepat. Sebab dia bagi angka yang memang boleh darab terus. Okey, yang ni dia ada perpuluhan. Okey? Okey, bye. Saya nak pergi melayang sekarang. Selamat bermain. Saya nak melayang dulu. Jumpa lagi. Okey. Main.